Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dalam topik seterusnya CTU 152 ini, iaitu topik yang ketujuh, konsep ilmu. Okey, jadi pada hari ini kita akan tengok tentang objektif ilmu, lepas tu kita akan tengok sumber ilmu dalam Islam, seterusnya pembahagian ilmu dalam Islam dan konsep sains sebagai ilmu, dan yang terakhir kita akan tengok tentang konsep dan pendekatan pendidikan Islam. Okey. Yang pertama kita nak tengok tentang pengertian dan objektif ilmu. Okey, ilmu itu dari segi ilmu itu apa? Okey, so dari segi bahasa dia berasal daripada beberapa perkataan lah, alima ataupun ya'lamu ataupun ilman ataupun alim, kan? Daripada bahasa Inggeris dia berasal daripada perkataan science. Ya. Al-Ghazali mendefinisikan ilmu itu sebagai hakikat semua benda. Okey. Dan Al-Ghazali juga mengatakan ilmu yang paling sempurna ialah ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Ibn Khaldun mendefinisikan ilmu sebagai sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman maupun dengan pertolongan wahyu ilahi. Okey, Al-Attas mendefinisikan ilmu merujuk kepada Tuhan sebagai asal segala ilmu. Okey. Qadi Abdul Jabbar mendefinisikan ilmu sebagai satu kepercayaan yang memuaskan jiwa. Objek itu dipercayai adalah menempati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Prof. Osman Bakar pula mendefinisikan ilmu itu sebagai kalimah Allah yang pengertiannya amat luas. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui. Menurut perspektif Barat, ilmu itu adalah pengetahuan yang dapat diperolehi melalui pengalaman, experience. Perolehan maklumat secara dapatan empirical gathering of information, dan bagaimana manusia memikirkan tentang sesuatu melalui kaedah tertentu. Okey, so daripada perspektif Barat, mereka hanya menerima ilmu itu melalui perkara yang dapat diukur, measurable, dan dapat dibuktikan dalam makmal, proof in the lab. Okey. Dan perkara-perkara gaib, contohnya akhirat, syurga, neraka dan seumpamanya, itu ditolak, kan, kerana perkara ini tidak dapat dibuktikan secara empirical dan saintifik. Pada perspektif Islam pula, ilmu itu adalah himpunan pengetahuan manusia hasil usaha pemahaman manusia yang lengkap merangkumi semua aspek. Ini termasuk struktur sistem hukum hakam yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaji dan diselidiki sehingga dapat memberi keyakinan di hati untuk mengamalkannya dengan benar, kan? Dan ilmu itu tidak terbatas hanya pada dapatan empirical sahaja. Objektif ilmu apa? Ya, kalau mengikut perspektif Islam, objektif ilmu itu untuk mengenali hakikat Tuhan dan kebenaran, kan? Yang kedua, menentukan kayu ukur kebenaran. Yang ketiga, memandu kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan yang keempat, menghasilkan insan yang baik, kan? Ini penting, menghasilkan insan yang baik, seterusnya ahli keluarga dan masyarakat yang baik. Okey, jadi apa yang kita cuba nak wujudkan adalah mewujudkan satu budaya ilmu, kan? Jadi macam mana budaya ilmu itu boleh wujud? Ini adalah dengan setiap lapisan masyarakat itu melibatkan diri, tak kisah secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kegiatan ilmu. Okey. Dan segala tindakan manusia itu baik di tahap individu, apatah lagi di peringkat masyarakat, diputuskan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tak kisahlah melalui pengkajian ataupun mesyuarat. Okey. Ilmu juga dianggap satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat di setiap peringkat. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang sumber ilmu dalam Islam. Okey, so dalam Islam terdapat 3 sumber ilmu. Okey, yang pertama wahyu, kedua akal, yang ketiga panca indera. Okey, so wahyu itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kan? Okey, Al-Quran ni semua tahulah, kalau Allah mukjizat, wahyukan kepada Muhammad, Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, membaca dan adalah ibadah. Okey, itu pengertian Al-Quran. Okey. Dan selain merupakan kitab petunjuk, Al-Quran ini adalah kitab yang mengandungi konsep-konsep asas ilmu. Contohnya kita ada tentang penciptaan manusia, contohnya ada dibincangkan dalam Al-Quran. Okey. Dan perincian ilmu secara teknikal itu ditinggalkan Allah SWT pada manusia untuk memikirkannya dengan menggunakan akal. Okey. Kalau kita tengok, banyak bidang ilmu itu dibicarakan dalam Al-Quran, kan? Contoh tadi kita cakap tentang kejadian manusia ataupun kejadian siang dan malam, bagaimana bumi itu berputar dan sebagainya, kan? Itu ada dibincangkan secara ringkas dalam Al-Quran. Itu satu ilmu sains, kan?
Seterusnya adalah sunnah, kan? Sunnah ini merupakan sumber kedua dalam perundangan Islam selepas Al-Quran. Sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya. Okey. Yang kedua adalah akal. Okey. So, menurut pandangan Islam, akal adalah sumber ilmu yang memiliki kemampuan terbatas. Okey. So, akal ini kita boleh gunakan untuk melihat dan menilai kebesaran Allah SWT. Kan? Namun demikian, akal adalah terbatas dan tidak bersifat mutlak. Okey. Golongan rasionalisme mengatakan hanya melalui sumber akal sajalah manusia dapat memperolehi pengetahuan. Kan? Bahkan mereka mengatakan itu adalah pengetahuan yang paling benar dan sahih. Kan? Seterusnya adalah panca indera. Okey. So, pengetahuan melalui panca indera ini dikenali sebagai pengetahuan a posteriori. Kan? Kerana ia datang selepas melalui pengalaman terlebih dahulu. Okey. Contohnya, katalah kita dah rasa perkara yang panas contohnya. Kan? Pegang kerek lepas masak, panas. Kan? Okey. So, ia melalui pengalaman. Okey. So, pengalaman panca indera ini diperolehi melalui kelima-lima panca indera, iaitu kita melalui mata, hidung, rasa, iaitu kulit, telinga dan lidah. Okey. So, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu melalui panca indera ialah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memahami hakikat sesuatu benda. Okey. So, panca indera ini kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu panca indera lahiriah dan indera batiniyah. Okey. So, lahiriah itu akan menyerap sifat lahiriah objek tertentu, kemudian akan merangsang daya rasional. Okey. Dan batiniyah itu akan menghuraikan makna-makna di dalam objek itu. Okey. Rumusannya, wahyu itu merupakan sumber rujukan ilmu yang terutama dan tertinggi. Okey. Dan wahyu Allah SWT itu bersifat benar dan mutlak, meliputi semua bidang ilmu pengetahuan lah, antara ilmu ibadah, akidah, muamalah, ekonomi, akhlak dan lain-lain. Okey. Dan wahyu Allah SWT itu sesuai digunakan diikuti pada semua keadaan, tempat dan masa. Sumber ilmu yang lain itu boleh diterima, tidak ada masalah, jika dia tidak bertentangan dengan sumber pertama, iaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang pembahagian ilmu dalam Islam. Okey, so menurut Al-Ghazali, ilmu dalam Islam itu terbahagi kepada dua kategori besar. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Okey, so ilmu fardu ain ataupun ilmu wahyu itu berkaitan dengan ajaran agama yang asas dan perlu bagi setiap hamba Allah. Kan? Ilmu ini disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, juga dikenali sebagai ilmu wahyu. Dia wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang Islam. Kan? Contohnya perkara berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Okey, ilmu fardu kifayah itu berkaitan dengan urusan yang perlu diuruskan oleh umat Islam. Okey. So, ilmu ini diperolehi melalui akal manusia dan ia perlu untuk kesempurnaan hidup manusia. Kewajipan menuntut ilmu ini terbatas ke atas golongan manusia dalam sebuah masyarakat. Kan? Contohnya, ada orang yang perlu mempelajari ilmu kemasyarakatan, ada orang yang perlu mempelajari ilmu sains, ada orang yang perlu mengetahui sains fizik, ada orang yang perlu mengetahui ekonomi, ada orang yang perlu mengetahui pentadbiran dan sebagainya. Okey, selain itu Imam Ghazali juga membagikan ilmu kepada dua bahagian. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu ghair syariah. Dan ilmu syariah itu adalah ilmu yang diperolehi daripada Nabi atau Rasul, bukan melalui akal, uji kaji dan sebagainya. Kan? Jadi menurut Imam Ghazali, semua ilmu syariah adalah sahih. Sementara ilmu ghair syariah, ghair itu maksudnya bukan syariah. Kan? So, ilmu ghair syariah itu adalah ilmu keduniaan. Kan? Dia dibahagikan kepada tiga hukum. Okay. Yang pertama, terpuji, mahmudah, kan? Seperti perubatan, ekonomi dan seumpamanya. Kan? Ada juga ilmu yang dikeji, kan? Mazmumah, contohnya ilmu sihir, tangkal, nujum, ramalan dan sebagainya. Kan? Dan ada juga ilmu yang harus untuk kita pelajari, contohnya ilmu kesusastraan, sejarah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang konsep sains sebagai ilmu. Okey, so Al-Quran itu berperanan sebagai ayat makru'ah. Kan? Makru'ah itu adalah ayat Al-Quran yang ditanzilkan dan dibaca. Makru'ah itu kalau kena qira'ah itu maksudnya baca. Kan? So terdiri daripada 114 surah dan sebagainya. Menurut Al-Quran, memahami alam tabi'i tidak menghasilkan apa-apa. Kan? Kecuali apabila ia membantu kita memahami kebijaksanaan pencipta alam. Dan membawa kita semakin hampir kepadanya. Memahami alam tabi'i itu boleh membantu kesedaran manusia ke arah mengenal Allah, kan? Dan membolehkannya memanfaatkan lebih baik pemberian Allah untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Kan? Dan kita perlu fahami Allah lah yang mentadbir seluruh alam ini.
Okey. So ada banyaklah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaannya. Contohnya surah Al-Isra ayat 17 ayat 44, bertasbihlah kepadanya langit yang 7 serta bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kan? Itu antara contoh. Okey. Seterusnya alam itu berperanan sebagai ayat manzurah. Kan? Ayat manzurah itu apa? Ayat manzurah itu adalah ayat atau tanda kewujudan Allah yang terdapat dalam alam yang dapat dilihat dan dicerap dengan panca indera. Kan? Manzurah itu berasal pada nazurah yang kita lihat. Kan? Okey, contohnya fenomena alam. Kan? Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Okey, so memahami alam tabi'i itu boleh membantu kesedaran manusia ke arah mengenal Allah dan membolehkan kita memanfaatkan lebih baik pemberian Allah untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup. Okey, um, maksud menggunakan alam sebagai ayat manzurah itu adalah menggunakan akal dalam menyelidikinya, kan? Dan simbol-simbol ini mampu difahami akal manusia kerana mampu memahami nilai saintifik kepadanya, kan? Contohnya apa yang disebut dalam Al-Quran, sama, contohnya langit, kan? Matar, hujan, najm, bintang, qamar, bulan dan sebagainya lah. Okey, so Allah SWT menyebut segala makhluknya yang ada dalam ini sebagai satu tanda ataupun dipanggil bukti lah, burhan, kan? Hujah perihal kebesaran dan keagungan ciptaannya. Contohnya, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah negara itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurkaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kan? Itu satu tanda lah, petanda, kan? Maknanya menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Okey, so kita nak tengok seterusnya tentang scientism. Okey, so scientism, apa yang dimaksudkan dengan scientism? Scientism adalah aliran pemikiran yang mengagungkan sains moden yang mengutamakan kaedah empirical. Okey, so scientism ini memisahkan sains moden daripada etika, kan? Ia menafikan peranan Tuhan daripada alam tabi'i dan ia menyahkan elemen metafizik daripada alam di dalam kajian mereka. Okey, so sains menurut pandangan Islam, sains Islam itu adalah ilmu pengetahuan tertentu lahir hasil daripada gabungan fizik dan metafizik. Jadi keharmonian antara falsafah dan sains yang pada prinsipnya ia adalah selaras dengan ajaran dan konsep-konsep dasar Islam. Okey, so sains dari sudut Islam melihat alam ini mempunyai kaitan dengan ketuhanan, kan? Maknanya walaupun mungkin tidak dapat dibuktikan secara empirical contohnya, tetapi menggunakan logik akal adalah satu yang mustahil contohnya untuk alam ini tercipta contohnya, kan? Jadi sudah pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Okey, so setiap tindakan manusia terhadap alam itu dilihat daripada perspektif yang menitik beratkan kesan dan akibat terhadap alam. Okey, so dan teknologi itu tidak ditentang oleh Islam. Bahkan teknologi itu dituntut. Kalau teknologi itu yang satu yang baik, contohnya untuk membangunkan umat Islam, itu adalah dituntut, kan? Contohnya dalam surah As-Sabah ayat 11, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah ayamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh, sungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maknanya teknologi untuk membuat baju besi itu juga sesuatu yang dituntut. Okey, so namun apabila saintism itu berperanan ataupun orang melihat memisahkan sains dan agama, berlakulah kekeliruan ilmu, kan? Dan ini juga boleh menyebabkan kerosakan akidah dan dekonstruksi ilmu, maksudnya pemisahan antara ilmu fizik dan metafizik contohnya. Okey, dan pembuktian itu hanya berdasarkan panca indera semata-mata, tidak berdasarkan wahyu, kan? Okey, dan ini memberi kesan kepada sistem pendidikan, kan? Kita tengok penggubal sistem pendidikan contohnya lebih mengutamakan disiplin sains tabi'i dan kayu ukur kemajuan dan pembangunan itu berasaskan acuan materialistik sahaja. Okey, dan kurang nilai akhlakiah contohnya dalam pengajaran. Okey, contoh kesan saintism ini kita akan dapat tengok, kan? Contoh tentang bagaimana doll leadership contohnya, kan? Diklonkan kambing itu, proses pengklonan kambing itu, kan? Selective breeding, kan? Dan
kita tak tengok apa kesannya itu kepada haiwan itu sendiri, kan? Apa kesannya kepada ekosistem haiwan itu, kan? Apa kesannya kepada ekosistem alam itu sendiri. Okey. Dan juga berlaku sebab hilangnya nilai akhlak, hilangnya semua asyik mengejar materialism, kan? Jadi berlakulah pencemaran contohnya, sebab apa yang kita nak adalah maximize profit, kan? Jadi bila kita nak maximize profit, kita tak fikirkan tentang kesannya kepada orang lain, kan? Ataupun contohnya kita buat pembalakan contohnya, kan? Sebab apa? Sebab kita tak perlu fikirkan tentang generasi masa depan, kan? Ini satu lagi tentang bagaimana contoh berlakunya gabungan breeding antara contoh yang diberi adalah tentang human and pig, kan? Gabungan DNA antara manusia dan babi, kan? Kita nak hasilkan apa tujuan kita buat semua ni sebenarnya, kan? Kita nak hasilkan apa, kan? Okey, so ini suatu perkara yang besar lah yang kita perlu fikirkan. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang konsep dan pendekatan pendidikan dalam Islam. Okey, so pendidikan Islam itu bermaksud pendidikan yang berteraskan ajaran Islam yang membentuk sikap manusia dalam pelbagai aspek, iaitu jasmani, rohani, akal, akhlak dan sosial agar dapat mengabdikan diri kepada Allah SWT. Okey, so tujuan pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, perkembangan fizikal, yang kedua, perkembangan intelek, yang ketiga, perkembangan spiritual, yang keempat, peribadi yang seimbang. Okey, dan pendekatan dalam pendidikan Islam itu ada 3, kan? Yang pertama taklim, yang kedua tarbiyah, yang ketiga ta'dib. Kita akan go through satu-satu. Okey, taklim. Taklim itu apa? Taklim itu berasal daripada akar kata allama yu'allimu, kan? Itu mengajarkan, dan taklim itu adalah pengajaran. Okey, so istilah dia memberitahukan sesuatu kepada seorang yang belum tahu. Okey, so taklim itu terbatas kepada pengajaran, kan? Iaitu proses transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif semata-mata. Iaitu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Okey, so contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa'allama Adam al-asma' kullaha, kan? Dan Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya, kan? Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongannya benar, kan? So istilah taklim itu meliputi pengajaran semua ilmu, kan? Dia termasuklah ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Okay. So pendidikan dalam Islam memerlukan proses pengajaran yang memandu manusia ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya adalah tarbiyah, kan? So dari sudut bahasa dibahasakan perkataan roba, atau yang maksud memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan. Okey, so tarbiyah itu adalah satu proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa. Ia merupakan kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian yang bijak dan menyenangkan. Okey, so semantically bagaimanapun istilah tarbiyah itu tidak memadai untuk membawakan konsep pendidikan dalam pengertian Islam. Okey, istilah tarbiyah itu digunakan pada masa kini merujuk kepada perkembangan aspek fizikal dan emosi pelajar, kan? So tarbiyah itu merupakan proses pengembangan diri yang bersifat fizikal dan kuantitatif. Kalau tengok suratul Isra ayat 24 contohnya, katakanlah wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang dengan memelihara dan mendidikku semasa kecil, kan? Okey, yang ketiga ini adalah takdib, kan? So apa itu takdib? Daripada bahasa berasal daripada perkataan addaba yu'addibu, dan takdib itu bermaksud mendidik, kan? Takdib itu berarti pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara beransur-ansur ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu yang dapat membimbing ke arah kesopanan, kehalusan budi pekerti dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Okey, so konsep takdib adalah konsep pendidikan Islam yang menyeluruh. Okey, kerana aspek ilmu yang diraih adalah berpandukan tauhid dan pandangan hidup Islam. Okey. Dari sudut praktikal, untuk mencapai tujuan utama pendidikan Islam itu, ilmu tidak hanya perlu diintegrasikan, bahkan ilmu yang berasaskan falsafah sekular itu perlu diislamisasikan terlebih dahulu, kan?
Jadi proses ini merupakan proses yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang baik. Ini kita panggil insan adabi. Jadi proses takdib itu merangkumi proses tarbiyah, kan? Seterusnya proses ta'lim wa ta'lum, kan? Seterusnya riyadatun nafs dan takhdibul akhlak. Okey. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah adalah proses penyempurnaan manusia insan secara berperingkat, kan? Ia menggambarkan proses perkembangan secara lebih umum, malah diaplikasikan juga untuk haiwan dan tumbuhan. Okey. Ta'lim wa ta'lum adalah pengajaran dan pelajaran yang menumpukan kepada aspek kognitif, intelek atau akliyah seorang murid. Seterusnya riyadatun nafs, iaitu disiplin diri yang merangkumi jasad, roh dan akal. Yang terakhir adalah tahdibul akhlak, iaitu proses penyucian dan pemurnian akhlak. Okey. So, kesimpulannya pendidikan Islam itu apa? Kan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk insan bersepadu dari setiap sudut, kan? Dan membawa insan itu ke arah yang lebih baik, bukan hanya sebatas pengetahuan, yang itu akan menjadikan manusia yang sekular, kan? So, matlamat pendidikan Islam itu selari dengan tujuan Rasulullah SAW diutuskan, iaitu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kan? Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang mulia. Okey. Jadi setakat itu saja perbincangan untuk topik ini. Kita akan sambung dengan topik seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.